Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada minggu ni kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab 8 keradioaktifan bagi sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Nur Atika binti Ahmad. Pada minggu ini kita akan berbincang unit 8.3 berkenaan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Hasil pembelajaran bagi unit 8.3. Diharap kamu dapat yang pertama, memerihalkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Yang kedua, kamu dapat membezakan 3 jenis sinaran mengayon. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Dan yang keempat, kamu dapat berbincang bagaimana cara mengurus risiko apabila terdedah kepada sinaran mengayon. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dalam unit 8.3 tentang sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon, kamu kena faham dulu konsep sinaran. Apa itu sinaran? Kenapa dalam slide ni cikgu letak gambar matahari, bumi, gambar seorang lelaki sedang duduk di depan unggun api. Apa kaitan dengan sinaran? Okey, sebenarnya sinaran merupakan satu bentuk pemindahan haba. Sebab tu, tenaga haba daripada matahari dapat dirasai di permukaan bumi disebabkan oleh sinaran. Selain daripada itu, apabila kita duduk berhampiran dengan unggun api, kita dapat rasakan tenaga haba daripada api tersebut disebabkan oleh sinaran. Sinaran terbahagi kepada dua bentuk, iaitu sinaran berbentuk gelombang sebagai contoh sinar X dan sinar gamma. Yang kedua, sinaran dalam bentuk zarah sebagai contoh zarah alfa dan zarah beta. Okey, kita dah faham konsep sinaran. Sekarang kita akan berbincang tentang sinaran mengayon. Apabila suatu sinaran sebagai contoh sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Sebagai contoh, kita boleh tengok rajah 8.8 dalam slide, terdapat sinaran radioaktif iaitu zarah alfa sebagai sinaran mengayon. Okey, bahagian A, molekul udara neutral. Kita boleh lihat sebelum zarah A melalui molekul udara tersebut bersifat neutral. Setelah zarah A melalui udara tersebut, udara yang bersifat neutral telah berubah menjadi udara mengayon disebabkan oleh zarah alfa merupakan contoh sinaran mengayon. Sinaran mengayon mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengeluarkan elektron daripada atom ataupun molekul neutral. Sinaran yang mempunyai tenaga yang mencukupi akan menghasilkan ion positif atau ion negatif apabila melalui atom atau molekul yang neutral. Manakala sinaran tidak mengayon pula adalah sinaran yang tidak mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengeluarkan elektron daripada atom atau molekul neutral. Rajah 8.9 menunjukkan contoh sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dalam spektrum elektromagnet. Antara contoh sinaran tidak mengayon ialah gelombang frekuensi yang sangat rendah, radio, gelombang mikro, inframerah dan cahaya nampak. Manakala contoh sinaran mengayon adalah
sinaran ultraungu ataupun sinaran UV, sinaran X dan juga sinar gamma. Jenis sinaran mengayon. Zarah-zarah yang dibebaskan semasa pereputan radioaktif akan menghasilkan sinaran radioaktif yang bersifat mengayon. Terdapat 3 jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengayon, iaitu sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Jadual 8.4 menunjukkan perbezaan antara 3 jenis sinaran radioaktif yang mengayon. Kita pergi kepada sinar yang pertama, iaitu sinar alfa. Sinar alfa mempunyai sifat semula jadi nukleus helium. Cas bagi sinar alfa adalah bercas positif. Kuasa pengayonan bagi sinar alfa adalah tinggi, manakala kuasa penembusan bagi sinar alfa adalah rendah, di mana sinar alfa boleh dihalang menggunakan sekeping kertas. Manakala sinar beta pula bersifat semula jadi sebagai elektron yang berhalaju tinggi. Disebabkan oleh sinar beta bersifat semula jadi sebagai elektron, cas zarah bagi sinar beta adalah negatif. Kuasa pengayonan bagi sinar beta adalah bersifat sederhana dan kuasa penembusan bagi sinar beta adalah sederhana, di mana sinar beta boleh dihalang dengan menggunakan aluminium berketebalan 3 mm. Manakala sinar gamma pula mempunyai sifat semula jadi sebagai gelombang elektromagnet. Cas zarah bagi sinar gamma adalah neutral. Kuasa pengayonan bagi sinar gamma adalah rendah dan kuasa penembusan bagi sinar gamma adalah lebih tinggi berbanding sinar alfa dan sinar beta. Sinaran gamma boleh dihalang dengan menggunakan plumbum berketebalan 10 cm. Seterusnya, bila kita membezakan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif tersebut berdasarkan pemesongan oleh medan elektrik, kita boleh lihat kalau kita letak sumber radioaktif di bahagian tengah di antara plat negatif dan plat positif. Okey, kalau dalam slide ni kita boleh nampak plat negatif duduk di bahagian atas, plat positif duduk di bahagian bawah. Kemudian apabila kita pancarkan sumber radioaktif sebagai contoh sinar alfa, kita boleh lihat pemesongan sinar alfa adalah ke arah plat negatif kerana sinar alfa bercas positif. Manakala sinar beta pula akan terpesong kepada plat positif kerana cas sinar beta adalah negatif. Sebab itu sinar beta yang bercas negatif tertarik kepada plat positif. Manakala sinar gamma pula tidak terpesong kepada plat negatif dan plat positif kerana sinar gamma tidak mempunyai sebarang cas, ataupun kita boleh katakan sinar gamma bercas neutral. Manakala apabila kita nak bandingkan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif ni berdasarkan pemesongan oleh medan magnet, kita boleh lihat apabila kita meletakkan sinaran sumber radioaktif di bahagian tengah di antara kutub utara dan kutub selatan, kita akan lihat sinaran radioaktif sinar alfa akan tertarik ke atas ataupun terpesong ke atas, iaitu ke bahagian kutub selatan. Manakala sinar beta pula akan terpesong ke
kutub utara dan sinar gamma pula akan tidak terpesong kepada mana-mana kutub medan magnet.